Pada malam ni kita akan sambung lagi kuliah hadis. Kita menggunakan satu buku yang dikarang oleh mantan mufti daripada wilayah Al-Lu'lu' lil Mu'minin, permata bagi orang-orang yang beriman. Kita sampai pada hadis yang ke-67, tinggalkan keraguan. Sebelum kita bahas berkaitan hadis ni, kita akan tadabbur sepotong ayat daripada Al-Quranul Karim. Ayat yang akan kita sentuh dan ayat yang akan kita renung adalah daripada surah Al-Qalam, ayat yang ke-51. Surah Al-Qalam, ayat yang ke-51. Tuan-tuan yang ada handphone dan dalam dia ada aplikasi Quran, boleh tengok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Sadaqallahul azim. Wa iyyakadul ladzina kafaru, dan hampir-hampir saja orang-orang kafir, la yuzliqunaka, menggelincirkan kamu Muhammad, bi absarihim, dengan penglihatan mereka. Lamma sami'u dzikra, masa bila depa nak buat khianat ni, masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'u zikra, mendengar, ataupun masa depa mendengar Nabi membaca Al-Quranul Karim. Masa Nabi baca Quran, depa kalau boleh nak menggelincirkan Nabi, nak jatuhkan Nabi, nak mengkhianati Nabi. Wa yaqulun, tak cukup dengan tu, depa habaq dan depa kata innahu lamajnun, sesungguhnya Muhammad itu benar-benar di kalangan orang-orang yang gila. Tapi hak jenis ni Allah cerita macam mana orang-orang kafir pada masa tu depa nak penjatuh Nabi bi absarihim, dengan penglihatan. Tetapi kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Wajiz, Allah Ta'ala selamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Cuma yang menjadi persoalan, macam mana nak gelincirkan Nabi atau nak bagi Nabi rebah dengan gunakan mata? Maksudnya tuan-tuan, mata satu orang yang pandang satu individu, dia ada pengaruh. Dan itulah yang disebut sebagai penyakit ain. Baik, apa lagi? Kemuncaknya penyakit ain ini, dia boleh bagi pengaruh pada satu orang sampai mati. Dia boleh buat sampai mati. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Sebab daripada itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ainu haqq. Penyakit ain itu benar-benar berlaku. Sungguh berlaku. Dia bukan olok-olok dan dia bukan tipu. Bahkan di dalam hadis riwayat daripada Bazar, kata Nabi, aksaru mayyamutu ba'da qada'illah qadrihi bil ain. Kebanyakan yang mati selepas qada' dan qadar. Ketentuan Allah tu telah dah. Pasal kita mengaji tauhid, kesemua apa yang berlaku atas izin Allah dan ketentuannya.
Tetapi antara asbabnya ialah dengan penyakit ain. Penyakit ain itu menjadi sebab satu orang boleh sampai mati. Macam mana satu orang boleh kena penyakit ain? Kami nak tahu juga, pasal kami ni bimbang juga. Baru beli motorkar ke, baru beli rumah ke, baru beli apa juga ke, ataupun baru dapat baby ke, baru dapat cucu ke. Takut juga ni. Apa yang boleh menyebabkan satu orang kena dengan musibah ain ni? Ada dua. Ada dua. Tuan-tuan ingat sungguh-sungguh ni. Ada dua. Pertama, satu orang yang pandang. Satu orang yang pandang ni, tuan-tuan, hati dia penuh dengan busuk. Hati dia, ya Allah, cemburu, dengki, apa juga benda yang busuk duduk dalam hati dia. Kita tahu dah apa yang duduk dalam hati orang? Kita tak tahu. Kita boleh tengok satu orang pakai kepiah putih, pakai jubah macam saya, kita pun kata dia ni baik. Belum tentu. Kadang-kadang hati dia busuk. Dan orang yang macam ni, dia pandang satu orang yang dipandang itu barangkali boleh memberi pengaruh kepada penyakit ain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, satu lagi punca ialah seseorang memandang dengan penuh kekaguman. Dia pandang ni dengan penuh ketakjuban. Dia pandang ni dengan penuh rasa heran. Dan kata Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, hak yang jadi punca kedua ni boleh jadi di kalangan orang-orang baik juga, tapi dia tak perasan. Orang yang selalu main salat, orang yang puasa Isnin Khamis, orang yang bangun malam, orang yang rajin bagi sedekah, dia ni pandang satu orang dengan kekaguman. Boleh jadi dengan pandangan dia tu memberi kesan kepada tiga benda yang saya sebut tadi. Tapi dia ni tahu tak? Dia ni tak tahu. Kira bahaya tak penyakit ain ni? Bahaya, tuan-tuan. Kita tak tahu siapa yang pandang kita, apa yang akan berlaku, kita tak tahu. Baik. Baik. Di pihak kita yang kita pun tak tahu, tuan-tuan, pihak tuan-tuan, pihak saya, pihak semua orang yang kita tak tahu, Nabi suruh doa minta lindung daripada Allah. Dan kata Nabi, doa ini juga doa yang Nabi Ibrahim minta supaya Allah lindungi Ismail dan Ishaq alaihi wassalam, dua-dua anak Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan doa ni juga Nabi minta Allah lindung cucu dia Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Jadi doa ni saya nak bagi ke tuan-tuan, atau saya nak peturun ke tuan-tuan. Tuan-tuan kena dengar elok-elok dan hafal doa ni. Asal doa ni Nabi doakan dua-dua orang ni, kata Nabi, u'izukuma, aku minta lindung kepada Allah untuk kedua cucu aku ni, bikalimatillahit tammah, dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna, min kulli syaitan, daripada gangguan syaitan, wahamah, dan daripada racun. Sebahagian kata daripada binatang bisas. Racun juga boleh merujuk kepada apa yang berlaku hari ini, barangkali virus, wabak. Kita minta Allah lindung. Kemudian Nabi kata, wa min kulli ainil lamah, dan daripada setiap pandangan yang merosakkan, memusnahkan. Jadi kalau kita nak doa untuk diri kita macam mana? Lafaz dia macam ni. A'udzu bikalimatillahi tammah
min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainil lammah. Boleh tak tuan-tuan? Tak apa kalau tak boleh. Kadang-kadang kita boleh masa dalam masjid ni, luar tak ingat dah. Pasal banyak benda kita nak ingat, tak apa. Balik nanti saya cuba type dalam WhatsApp dengan maksud dia, saya akan forward kepada SU kita, Cik Azram. Cik Azram akan panjangkan dalam WhatsApp group masjid. Tuan-tuan yang ada dalam tu, syarat dia hafal. Hafal tuan-tuan dan amalkan. Amalkan pagi dan petang. Pasal kita tak tahu siapa yang pandang. Dia macam penyakit COVID. Kita pun tak tahu. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi kita daripada penyakit ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang memberikan manfaat. Kami mohon kepadamu rezeki yang baik. Dan kami mohon kepadamu amalan yang diterima. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tuan Imam yang bertugas, Tuan Muazzin, pengerusi masjid bersama dengan jawatan-jawatan kuasanya, tuan-tuan guru, asatizah, anak-anak qaryah muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pada malam ni kita akan sambung lagi kuliah hadis. Kita menggunakan satu buku yang dikarang oleh mantan mufti daripada wilayah Al-Lu'lu' lil Mu'minin, permata bagi orang-orang yang beriman. Kita sampai pada hadis yang ke-67, tinggalkan keraguan. Sebelum kita bahas berkaitan hadis ni, kita akan tadabbur sepotong ayat daripada Al-Quranul Karim. Ayat yang akan kita sentuh dan ayat yang akan kita renung adalah daripada surah Al-Qalam, ayat yang ke-51. Surah Al-Qalam, ayat yang ke-51. Tuan-tuan yang ada handphone dan dalam dia ada aplikasi Quran, boleh tengok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Sadaqallahul azim. Wa iyyakadul ladzina kafaru, dan hampir-hampir saja orang-orang kafir, la yuzliqunaka, menggelincirkan kamu Muhammad, bi absarihim, dengan penglihatan mereka. Lamma sami'u dzikra,
Masa bila mereka nak buat khianat ni, masa Nabi SAW sami'uz zikra, mendengar, ataupun masa mereka mendengar Nabi membaca Al-Quranul Karim. Masa Nabi baca Quran, mereka kalau boleh nak menggelincirkan Nabi, nak jatuhkan Nabi, nak mengkhianati Nabi. Wa yaqulun, tak cukup dengan tu depa habaq dan depa kata innahu lamajnun, sesungguhnya Muhammad itu benar-benar di kalangan orang-orang yang gila. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ayat ni Allah Ta'ala nak cerita punya perancangan di kalangan orang kafir. Pada masa tu, bukan saja mereka mengancam untuk membunuh Nabi, tetapi mereka juga mahu menggelincirkan Nabi atau merebah atau menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma cara yang Allah cerita dalam ayat ni berbeza. Yang sebelum kita dengar, biasa mereka guna senjata. Perang Nabi, mereka guna senjata dan mereka nak bunuh Nabi. Perang antara yang akhir Nabi sertai, antaranya ialah perang Hunain. Tuan-tuan, perang Hunain ni bila 8 Hijrah. Masa tu berapa umur Nabi? Umur Nabi, tuan-tuan, 60 tahun. 60 tahun Nabi perang lagi, duk heret pedang lagi, duk pikul pedang lagi, duk pakai baju besi lagi. Umur berapa? 60 tahun. Pasal tahun ke-11 Nabi wafat, dan Nabi wafat itu pada usia 63 tahun. Saya umur 60 tahun tak tahulah macam mana kederat. Tak tahu. Tapi Nabi umur 60 tahun pergi perang lagi. Subhanallah. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Nabi perang sejak umur berapa? Bila Nabi berhijrah. Masa tu umur berapa? Riwayat kata umur 53. Kita 53 nak minta option pencen dah. Tak larat, serabut sungguh. Nabi baru nak perang. Tuan-tuan bayangkan macam mana kesihatan Nabi, kekuatan Nabi, semangat Nabi. Yang tu kita maklum dah Nabi perang. Tapi hak jenis ni Allah cerita macam mana orang-orang kafir pada masa tu depa nak pejatuh Nabi bi absarihim, dengan penglihatan. Tetapi kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Wajiz, Allah Ta'ala selamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Cuma yang menjadi persoalan, macam mana nak gelincirkan Nabi atau nak bagi Nabi rebah dengan gunakan mata. Maksudnya tuan-tuan, mata satu orang yang pandang satu individu, dia ada pengaruh. Dan itulah yang disebut sebagai penyakit ain. Dulu saya pernah sebut dengan tuan-tuan, tapi secara ringkas. Pada malam ni tadabbur sebelum kita kupas hadis, saya nak sebut tentang ain ni dan apa yang Nabi anjurkan bila satu orang nak menghindarkan daripada penyakit ain. Ain ni mata. Maksudnya dengan mata ni boleh jadi sesuatu. Baik. Apa dia penyakit ain ni? Penyakit ain ni, kata sebahagian daripada ulama seumpama Syekh Abdul Rahman bin Hasan, isabatul ain ghairahu bi'ainihi. Satu orang yang pandang satu orang dengan pandangan tu boleh merosakkan. Baik. Merosakkan ni macam mana? Pertama, satu orang yang memandang boleh jadi pengaruh pandang itu, dia boleh jadi sakit. Dia boleh jadi demam, dia boleh jadi sakit kepala, dia boleh jadi tak larat, dia boleh jadi hilang semangat. Pasal apa? Pengaruh pandang.
Satu lagi ialah boleh dengan pandangan ni membuatkan seseorang itu hartanya rosak. Dia baru beli kereta baru, dia baru beli motor baru. Dia pandang sakan, motor tu silap gaya boleh rosak, sama ada dengan izin Allah aksiden kemudian rosak ataupun bagaimana, tapi rosak dan musnah. Demikian kebun, elok patut berbuah tapi tak berbuah. Sebab tu tuan-tuan, penyakit ain ni bahaya sangat. Ada tak sampai kelah? Sampai kelah. Baik, apa lagi? Kemuncaknya penyakit ain ini, dia boleh bagi pengaruh pada satu orang sampai mati. Dia boleh buat sampai mati. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Sebab daripada itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ainu haqq. Penyakit ain itu benar-benar berlaku. Sungguh berlaku. Dia bukan olok-olok dan dia bukan tipu. Bahkan di dalam hadis riwayat daripada Bazar, kata Nabi, aksaru mayyamutu ba'da qada'illah qadrihi bil ain. Kebanyakan yang mati selepas qada' dan qadar. Ketentuan Allah tu telah dah. Pasal kita mengaji tauhid, kesemua apa yang berlaku atas izin Allah dan ketentuannya. Tetapi antara asbabnya ialah dengan penyakit ain. Penyakit ain itu menjadi sebab satu orang boleh sampai mati. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Macam mana satu orang boleh kena penyakit ain? Kami nak tahu juga, pasal kami ni bimbang juga. Baru beli motorkar ke, baru beli rumah ke, baru beli apa juga ke, ataupun baru dapat baby ke, baru dapat cucu ke. Takut juga ni. Apa yang boleh menyebabkan satu orang kena dengan musibah ain ni? Ada dua. Ada dua. Tuan-tuan ingat sungguh-sungguh ni. Ada dua. Pertama, satu orang yang pandang, satu orang yang pandang ni tuan-tuan, hati dia penuh dengan busuk. Hati dia, ya Allah, cemburu, dengki, apa juga benda yang busuk duduk dalam hati dia. Kita tahu dah apa yang duduk dalam hati orang? Kita tak tahu. Kita boleh tengok satu orang pakai kepiah putih, pakai jubah macam saya, kita pun kata dia ni baik. Belum tentu. Kadang-kadang hati dia busuk. Dan orang yang macam ni, dia pandang satu orang yang dipandang itu barangkali boleh memberi pengaruh kepada penyakit ain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Satu lagi punca ialah seseorang memandang dengan penuh kekaguman. Dia pandang ni dengan penuh ketakjuban. Dia pandang ni dengan penuh rasa heran. Dan kata Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, hak yang jadi punca kedua ni boleh jadi di kalangan orang-orang baik juga, tapi dia tak perasan. Orang yang selalu main salat, orang yang puasa Isnin Khamis, orang yang bangun malam, orang yang rajin bagi sedekah, dia ni pandang satu orang dengan kekaguman. Boleh jadi dengan pandangan dia tu memberi kesan kepada tiga benda yang saya sebut tadi. Tapi dia ni tahu tak? Dia ni tak tahu. Kira bahaya tak penyakit ain ni? Bahaya tuan-tuan. Kita tak tahu siapa yang pandang kita, apa yang akan berlaku, kita tak tahu. Baik. Buktinya tuan-tuan, dalam hadis riwayat daripada Malik, dalam kitabnya Al-Muwatta, satu hari Abu Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu mandi. Boleh jadi bilik ayak dia ni duduk di luar rumah. Jadi bilik ayak luar rumah ni biasanya tuan-tuan dia punya dinding dia separuh.
Jadi dia pun buka jubah dan dia pakai kain basahan. Kemudian dia mandi. Dan Abu Sahal bin Hunayf ni memang satu orang yang segak. Kulit dia cerah. Segak, tampan. Masa duk dia mandi ni tuan-tuan, satu orang nama dia Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Sahabah juga. Dia ni lalu. Bila lalu ni, kawan tu tengah mandi, dia nampak lah. Lalu, kata Amir bin Rabi'ah, dia kata, dia tegak, ma ra'aitu kal yaumi wala jilda azra. Tidaklah hari ni aku tengok, melainkan hang ni dah macam perempuan darah ataupun macam gadis. Kulit dia tu amboi, cantik putih melepak macam gadis. Tuan-tuan tahu apa berlaku? Rebah Abu Sa'd bin Hunayf radhiyallahu anhu. Rebah dia. Maka cerita ni sampai ke pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun mai, Nabi tengok dan Nabi ziarah. Nabi kata, alama yaktulu ahadukum akhahu, tahukah kamu yang tadi ni boleh menyebabkan saudaranya terbunuh? Nampak tak tuan-tuan penyakit ain ni punya bahaya? Hampa tahu tak, kata Nabi, benda hak tadi yang berlaku ni boleh menyebabkan Abu Sahal bin Hunayf ni mati. Kemudian kata Nabi, ala barakta, tidakkah hang Amir bin Rabi'ah ucap dulu salam ataupun ucap doa keberkatan? Masa hang nak tegur tu, hang takkah doakan dulu keberkatan? Tuan-tuan, wallahu alam, dulu ada orang cerita kalau tengah buat tapai. Tuan-tuan rasa pernah dengar. Ada setengah orang, dia jangan tahu dan jangan tengok satu kawan ni buat tapai. Kira kalau dia mai rumah, dia tengok kawan ni buat tapai, tapai tu tak jadi. Saya banyak dapat cerita ni. Tapi wallahu a'lam sejauh mana kebenaran. Dan adakah ada kaitannya dengan ain ni? Sebab dia boleh memusnahkan. Tak ko ustaz, dia tu orang baik. Ya, orang baik pun punca yang kedua kita sebut tadi sebagaimana kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Tuan-tuan perasan tak di kampung-kampung, jangan haji ni main rumah masa aku buat tapai, kira tak jadi. Baik, sambung semula. Kemudian Nabi suruh Amir bin Rabi'ah, kata Nabi, tawaddu'a lahu. Hang pi ambil wudu, ayak wudu yang hang ambil tu pi tadah, dan tadahan daripada bekas wuduk hang tu pi mandikan Abu Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu. Lepas mandi tuan-tuan, tak berapa lama elok bangkit dan elok sihat semula. Bermakna tuan-tuan, kalau punca daripada orang yang baik macam Amir bin Rabi'ah dan dia pun tak tahu, maka cara atau solusi atau cara untuk merawatnya adalah menggunakan air wuduk daripada wuduk dia. Tapi masalahnya kalau kita tak tahu ni, barangkali orang tu jahat. Masa kita duk minum ke, pasal kita dah boleh minum satu meja dua orang ni, lama tak mengeteh ni, kita pun mengeteh. Orang tu pandang semacam kan. Kita tak tahu siapa yang pandang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Pasal kalau kita nak tegak ni tuan-tuan, apa? Kita tengok satu orang kebun dia, subhanallah, durian sampai ke batang dia berbuah. Dahsyat. Kereta dia punya cantik, hak baru beli, contoh. Ataupun anak cucu dia punya comel. Kata Nabi, doakan keberkatan dulu. Macam mana? Antara lain ialah barakallahu fik. Mudah-mudahan Allah berkati kamu. Doakan dulu. Lepas tu baru kita habaq kat dia. Amboi, kebun hang ni seronok. Aku tengok. Tenang saja. Dahulukan dengan doa.
barakallahu fik, ataupun kita doa Allahumma barik alaih. Jangan terlajar Allahumma barik lana fi ma razaqtana, yang tu doa lain. Doakan keberkatan. Baik. Di pihak kita yang kita pun tak tahu tuan-tuan, pihak tuan-tuan, pihak saya, pihak semua orang yang kita tak tahu, Nabi suruh doa minta lindung daripada Allah, dan kata Nabi, doa ini juga doa yang Nabi Ibrahim minta supaya Allah lindungi Ismail dan Ishaq alaihi wassalam, dua-dua anak Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan doa ni juga Nabi minta Allah lindung cucu dia Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Jadi doa ni saya nak bagi ke tuan-tuan, atau saya nak peturun ke tuan-tuan. Tuan-tuan kena dengar elok-elok dan hafal doa ni. Asal doa ni Nabi doakan dua-dua orang ni, kata Nabi, u'izukuma, aku minta lindung kepada Allah untuk kedua cucu aku ni, bikalimatillahi tammah, dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna, min kulli syaitan, daripada gangguan syaitan, wahamah, dan daripada racun. Sebahagian kata daripada binatang bisar. Racun juga boleh merujuk kepada apa yang berlaku hari ini, barangkali virus, wabak. Kita minta Allah lindung. Kemudian Nabi kata, wa min kulli ainil lamah, dan daripada setiap pandangan yang merosakkan, memusnahkan. Jadi kalau kita nak doa untuk diri kita macam mana? Lafaz dia macam ni. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainil lamah. Boleh tak tuan-tuan? Tak apa kalau tak boleh. Kadang-kadang kita boleh masa dalam masjid ni, luar tak ingat dah. Pasal banyak benda kita nak ingat, tak apa. Balik nanti saya cuba type dalam WhatsApp dengan maksud dia, saya akan forward kepada SU kita, Cik Azram. Cik Azram akan panjangkan dalam WhatsApp group masjid. Tuan-tuan yang ada dalam tu, syarat dia hafal. Hafal tuan-tuan dan amalkan. Amalkan pagi dan petang. Pasal kita tak tahu siapa yang pandang. Dia macam penyakit COVID. Kita pun tak tahu. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi kita daripada penyakit ain. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Kita tengok hadis yang ke-67. Daripada Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tuan-tuan, cucu Nabi ni dia bukan 2 orang saja. Dia ada 7 ataupun 6 orang. Antara lain yang selalu kita maklum ialah Hasan dan Husain. Antara Husain dan Hasan, siapa abang dan siapa adik? Hasan. Hasan. Biasa kita dengar Husain. Antara Husain dengan Hasan, siapa abang, siapa adik? Hasan abang. Husain tu adik. Hasan diriwayatkan dia lahir pada tahun ke-3 Hijrah. Manakala adik dia Husain lahir tahun ke-5, 2 tahun, setahun lebih atau 2 tahun baru lahir Husain radhiyallahu anhu. Dan Hasan dan Husain ni adalah merupakan cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cucu ni tuan-tuan, dia ada istilah tertentu dalam bahasa Arab. Kalaulah cucu itu daripada anak perempuan kita. Tuan-tuan ada anak laki, anak perempuan.
Katalah anak perempuan kita Alung, anak lelaki kita Angah. Dua-dua ni kahwin dah. Kak Long kahwin dah, Abang Ngah pun kahwin. Daripada Kak Long dah kahwin tu, dia dapat anak, cucu kita. Dalam bahasa Arab, cucu daripada anak perempuan kita itu dipanggil ataupun diistilahkan sebagai sibtun. Sibtun. Sin, ba, ta. Sibt. 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 Nampak tak? Cucu juga. Tapi kalau cucu tu daripada anak laki kita. Abang Ngah, anak kita tadi dia kahwin dan dia dapat cucu. Dan cucu itu kita panggil istilah cucu juga, nama dia Hafiz. Ha, fa, ya, dal. Hafiz. Cucu juga. Nak tunjukkan punya kayanya bahasa Arab. Sibtun dan Hafiz. Jadi Hasan dan Husin ni istilah dia apa? Sibtun kah Hafiz? Sibtun. Pasal dia daripada anak Nabi yang perempuan, nama dia Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, anak perempuan Nabi yang satu-satunya hidup ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. 6 bulan kemudian barulah Fatimah itu meninggal dunia. Baik. Dan Nabi sebut dua-dua orang cucu dia ni special. Dan kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari, huma raihanataya fid dunya. Dua orang cucu aku ni ibaratnya macam dua kuntum bunga bagi aku atas muka bumi ni. Punya Nabi sayang. Sampai sayang Nabi ni, Nabi salat, cucu dia duk naik atas bau, Nabi biar lama sujud. Nabi tak ponggah cucu dia atau tak tarik cucu dia, punya sayang. Nampak tak? Hasan dan Husin radhiyallahu anhuma. Baik. Tapi antara Hasan dan Husin ni di kalangan Syiah, depa agungkan siapa? Husin. Depa agungkan Husin. Depa kata yang bunuh Husin itu ialah Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebenarnya yang bunuh Husin itu bukan Yazid bin Muawiyah, tetapi adalah orang Iraq yang bunuh Nabi, yang bunuh Husin, kemudian kata Yazid anak Muawiyah. Sebab itu sampailah orang Syiah dia cukup marah dengan keturunan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jarang tuan-tuan orang kita ni nak buh nama anak Muawiyah. Jarang ada. Jarang tuan-tuan. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Da' ni tuan-tuan maksudnya tinggalkan. Tuan-tuan pergi umrah, tawaf wida'. Da' ni perpisahan. Tinggalkan ma yaribuka, apa-apa yang meragukan kamu, ila ma la yaribuka, kepada apa yang tak memberi keraguan kepada kamu. Maksudnya benda yang meragukan hang tinggal. Pi buat benda yang yakin. Kemudian kata Nabi, fa inna sidqa tama'nina, sesungguhnya kebenaran, kejujuran, tama'nina adalah merupakan ketenangan. Manakala wa innal kadhiba ribah, dan sesungguhnya penipuan, pembohongan, pendustaan ribah. Ribah ni maksud apa? Ribah ni dia macam ragu-ragu. Dia tashkik, dia meragukan. Baik, hadis riwayat daripada Tirmizi. Pedoman dan iktibar hadis.
Islam mengajak manusia supaya membina sesuatu perkara termasuklah akidah dan amalan atas keyakinan tanpa syak dan ragu-ragu. Hal ini menjadikan ulama meletak dalam kawaid fikhiyah. Kawaid fikhiyah ni ialah salah satu daripada disiplin ilmu yang satu orang mesti belajar. Kaedah-kaedah fiqh untuk keluarkan satu-satu hukum. Apa dia antara jalan dia? Kawaidul fiqh. Baik. Asas pembinaan hukum dengan yakin, bukannya syak, waham dan ragu-ragu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebahagian ulama tuan-tuan, ni pasal kita nak sebut, tinggalkan benda yang kamu ragu dan buat benda yang kamu yakin. Biasa yang kita ragu adalah perkara-perkara yang melibatkan syubhat. Syubhat. Kita selalu guna perkataan ni, benda ni syubhat, aku tak mau Syubhat. Baik. Sebahagian ulama tuan-tuan, mereka membahagikan syubhat ni kepada 3. Ni, yang kata syubhat ni ada 3 sebahagian kata. Pertama tuan-tuan, syubhat ni yang pertama ialah benda ni dah maklum dah. Orang ramai tahu dah benda ni haram. Tapi masih tertanya-tanya lagi, betul ke benda ni haram? Ke dah okey dah? Dulu ialah haram, lah ni okey ke dah? Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, benda yang jadi macam ni, ini namanya satu peringkat daripada syubhat. Awalnya disangka haram, kemudian dikata takkan haram lagi, halal dah kot. Nampak tak? Satu lagi tuan-tuan ialah asasnya halal. Asal dia halal. Tapi mai keraguan haram. Maka ni akan jadi hukum mubah ataupun harus ataupun boleh. Baik. Asalnya halal. Saya bagi contoh mudah tuan-tuan. Katalah satu kedai dia jual ayam. Kita kata, halal lah pasal dalam kedai ni semua pekerja-pekerja di kalangan Muslim kita. Myanmar Muslim, kemudian Bangladesh Muslim. Satu hari kita tengok dalam kedai tu, tiba-tiba tu dia nalerket calik 3. Pegang pisau nak sembelih ayam pula. Asalnya kedai ni kita tahu halal dan Muslim. Dia mula berubah dah. Kita pun balik renung macam mana ni. Nampak tak? Ini hak jenis kedua. Kita pun tak tahu dia hak calik 3 ni pi saja singgah pegang pisau nak pi buang bulu ke? Pasal dia bukan sembelih barangkali. Dia hanya nak tolong tokek kedai tu buang bulu-bulu ayam tu. Kita pun nampak, kita sangka macam tu. Tu jenis yang kedua. Baik. Jenis yang ketiga tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, halal dan haram ni sama banyak. Halal dan haram ni tuan-tuan, dia sama banyak. Baik. Yang jenis ni tuan-tuan, elok kita tinggal. Pasal kita tak pasti, pasal dia sama banyak. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Cuma lah ni tuan-tuan, orang duk heboh pasal vaksin ni. Ada yang anti vaksin kata kita tinggal jangan buat vaksin lah. Sebab ni adalah konspirasi daripada Yahudi. Wallahu alam tuan-tuan. Setakat yang saya tanya doktor-doktor, setakat yang saya baca artikel-artikel, tak ada lah pula vaksin ni dia memberi kesan mudarat, tak ada. Adapun berita-berita yang main dalam WhatsApp tu, bukan asbab vaksin dia rebah, dia mati. Dan dalam tu dia kata asbab dia, kawan ni memang ada sakit jantung. Jadi sebab daripada tu dia meninggal. Bukan cucuk-cucuk vaksin dia meninggal, sebulan, 2 bulan lepas tu. Jadi bukan asbab vaksin. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, katalah
pihak KKM nak cucuk vaksin percuma untuk penduduk Taiping, Kemunting, Perak ni, pi bagi sudahlah tuan-tuan. Pi bagi sudahlah. Nampak tak? Saya di antara orang yang bersetuju dengan vaksin ni setelah mengambil kira daripada hukum usul fiqh. Nampak tak? Sebahagian orang kata, apa vaksin-vaksin ni dalam tu ada najis. Tak. Baik, tu panjang bicara. Baik. Para ulama mengkategorikan tanggapan seseorang tentang sesuatu kepada 5 bahagian. Baik. Pertama, ilmu. Apa tu ilmu? Yakin tanpa berubah-ubah dan bertepatan pula dengan keadaannya yang sebenar berdasarkan tanggapan deria akal dan adat kebiasaan sesuatu itu. Itu ilmu. Ilmu ni tuan-tuan, setelah disaring dengan keyakinan, praktikal pun ya, teori pun ya. Ilmu. Ilmu yakin. Ainul yakin. Semua tu yang kita pernah sebut tu. Baik. Kemudian, zon. Zon ni kalau ejaan dalam bahasa Arab, zonun. Zon. Iaitu mempercayai sesuatu berdasarkan dalil-dalil yang tertentu tanpa yakin. Maksudnya tak sepenuhnya yakin lagi. Dia ada sikit lagi keraguan. Ini namanya zon. Syak, tahap mempercayai sesuatu dan tidak mempercayai adalah sama. Kalau kita timbang, tak percaya dengan percaya ni, dia sama. Manakala waham, tidak mempercayai sesuatu lebih daripada mempercayai. Dia tak percaya ni lebih lagi. Baik, itu nama dia waham. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Sebab daripada itu tuan-tuan, kaedah ni, kita akan jumpa daripada hadis ni satu kaedah kawaidul fiqh, nama dia al-yakinu la yuzalu bisyak. Yakin tak hilang dengan datangnya syak. Baik, sekali lagi kita tengok tuan-tuan, apa contoh-contoh yang boleh kita apply dalam hidup kita seharian. Kaedah dia apa? Al-yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan dia tak boleh hilang dengan sebab syak. Baik, contoh. Saya bagi contoh yang mudah. Antara contoh tuan-tuan ialah isu kentut. Aku ni kentut ke tak? Rakaat kedua dah isyak ni. Macam mana tuan-tuan nak kira? Pasal perut bunyi. Macam mana nak kira tuan-tuan? Kira nak batalkan solat, ambil wuduk ke macam mana? Ini dalam kaedah ni. Baik. Cara dia tuan-tuan, Nabi kata, la yansarifu hatta yasma'a sautu aw yajidu rihan. Satu orang jangan keluar daripada solat melainkan dia bau cium busuk daripada kentut ataupun dia dengar bunyi. Kadang-kadang dia rasa kentut dia, padahal jemaah sebelah tu buat nyadin je. Dia malu, contoh. Nampak tak? Baik, kata Nabi, jangan hang keluar daripada solat melainkan salah satu ni. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kadang-kadang orang kentut dia tak busuk. Prot. Ustaz kata ada bau dengan ada bunyi. Aku tak bau pun, dia pun duduk saja solat. Tak boleh. Kata Imam Nawawi, kalau memang jelas itu daripada bunyi kentut dia, maka tu batal dan dia kena keluar daripada solat dan yakinlah bahawa dia kentut. Nampak tak tuan-tuan? Tapi kalau dia macam bunyi perut, sebahagian orang dia macam bunyi perut, kemudian dia rasa macam punggungnya tu macam keluar angin, padahal tak. Itu kaedah dia al-yakin la yuzalu bisyak. Tapi Ustaz, saya tak sedar hati lah Ustaz. Dia akan mula jadi masalah was-was kalau kita layan. Satu. Apa lagi contoh dalam kaedah ni? Antara lain tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian ialah, aku ni duk ada wuduk lagi ke tak? Kita duduk dengar kuliah ni, 8.42 bunyi loceng dan masuk isyak.
Bangun-bangun letak kitab, aku ni duk ada wuduk ke tak? Nak kira macam mana tuan-tuan? Cara dia ialah asalnya ada wuduk. Pasal tadi sebelum kita kuliah, asalnya kita solat maghrib. Dan solat maghrib tu kita ada wuduk. Tapi masa kita nak bangun, terfikir pula aku ni ada wuduk ke tak? Hukum asalnya ada wuduk. Kembali kepada kaedah al-yakin la yuzalu bisyak ataupun da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Jelas tak tuan-tuan? Baik. Apa contoh lagi tuan-tuan? Beli barang. Kita pergi beli pisang ke, kita pergi beli apalah barang. Kita tengok atas bawah. Kita pun tanya, pisang ni hang curi ke? Hang beli ke orang ke? Ataupun hang memang tanam? Tak payah. Pasal kaedah apa yang ada pada tangan seorang Muslim, itu adalah milik dia. Melainkan memang kita maklum yang dia ni memang kaki curi. Contoh. Tak pernah selama ni kita pun tak pernah tengok handphone. Tiba-tiba dia ada handphone Apple hak terbaru 5,600. Dia nak jual murah kat kita. Dia kata kat kita, Ji, saya nak jual, saya terdesak. Berapa nak jual? Tak mahal je, 500. Kita tengok harga 5,600. Dia nak jual 500. Kita pun pandang bawah dia ni. Sak-sak kesat hidung, sak-sak kesat hidung. Dia ni lain macam dah ni. Yang tu cerita lain. Ni cerita kita pergi beli kuih, kita pun tanya, hang ni, tepung ni, telur ni, hang pergi basuh dulu tak kulit dia? Yang ni tak payah ditanya. Ini kembali kepada hukum al-yakin la yuzalu bisyak. Satu lagi, banyak sebenarnya kita salat maghrib seorang diri. Hari tu kita tak pergi surau. Kita solat seorang diri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, aku ni 3 ke 2 rakaat. Biasa jadi tak? Baik. Macam mana kaedah? Orang yang malas, kira 3 payah nak kira 2. Ambil 2 kata Nabi SAW. Kerana asalnya 2. Asalnya sebelum kita fikir 3 ke 2. Maka ambil pada hukum asal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Kemudian kata Nabi, fa inna sidqa tama'nina, sesungguhnya jujur ataupun kebenaran itu ialah membawa kepada ketenangan. Tuan-tuan, satu orang yang jujur, satu orang yang benar, Allah Ta'ala memang akan bagi kepadanya ketenangan. Tuan-tuan rujuk semula di dalam surah At-Taubah ayat 119. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu di kalangan orang-orang yang benar, sadiqin. Maksudnya kalau kita benar dan jujur, tentu Allah Ta'ala akan bagi ketenangan. Bahkan tuan-tuan dalam hadis, satu orang yang jujur dan benar, sebenarnya dia menuju kepada bir, kebaikan. Kebaikan yang Allah redha. Dan sesungguhnya kebaikan itu akan membawa dia kepada syurga. Saya bagi contoh. Ini musim-musim orang takut nak makan daging daripada daging import. Ada satu kawan, dia ni jujurlah bagus tuan-tuan. Dia ni jual daging. Dia kata, satu orang yang jual daging ni ustaz, kalau nak buat untung daripada jual daging ni boleh sangat. Macam mana? Macam-macam cara. Pasal dia ni jual daging ni daripada dia ni muda sampai dia mewarisi pak dia. Dia kata macam ni ustaz, orang kadang-kadang ni nak beli daging sedap, dia pun hirih, tuan-tuan hirih. Orang tu ralik-ralik nak ambil duit, dia ambil daripada bawah meja dia daging beku ataupun daging import, dia campur. Katalah kawan ni nak beli 1 kilo. Masa dah sampai 800 gram, 200 gram ataupun 300 gram tu dia campur dengan daging import. Daging import lebih murah lagi berbanding dengan daging segar. Jadi daripada situ dia boleh dapat untung berganda. Tuan-tuan, hukumnya haram.
300 gram yang diambil daripada daging import tadi, nilai itu hukumnya haram. Pasal pembeli dia bayar dan dia mau daging sedap. Tuan-tuan nampak tak? Sebab itu Nabi SAW kata, sesungguhnya benar dan jujur itu membawa ketenangan, manakala berbohong atau menipu atau dusta itu membawa kepada keraguan. Satu orang yang cakap bohong, dia tak berhenti. Dia nak cipta lagi bohong hak baru. Orang akan kata, ya ke hang ni? Dia mula nak kona. Tak mana aku nak kona. Nampak tak? Dia akan membawa keraguan dan dia akan membawa ketidakketenangan. Sebab itu hadirin mukminin, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita satu orang yang tidak ragu-ragu dan sentiasa yakin, terutamanya kata penulis, yakin pada amal ibadah yang kita buat berdasarkan dengan ajaran daripada agama dan juga meyakini akidah dan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. InsyaAllah pada akan datang kita akan bahas hadis yang ke-68, doa untuk kawan-kawan, doa untuk saudara mara. Apa kelebihan dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Doa nanti saya kirim melalui WhatsApp kepada Tuan SU kita insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.